dada Akbar, Fadlina keluar kenyataan lain. Adakah apa yang saya cakap ini salah? Yang saya ulang tadi. Apa Fadlina cakap? Sorok bawah kapet. Kepi tak maksudkan kes seksual dan bully. Oke? Ayat Fadlina. Apa yang Kepi pendidikan cakap? Pada 14 hari bulan baru 14 hari cakap. Dia kata antaranya kes amang seksual dan bully. Kita ni rakyat Malaysia tak tahu baca. Kita rakyat Malaysia ni bodoh. Ataupun kita sedang nak dibodohkan oleh politik. Jawapan politik yang dikeluarkan oleh Fadlina. Ini bukan jawapan yang dia patut keluarkan. Membuat satu penafian daripada seorang ketua pengarah pendidikan tau. Apa dia tak boleh berunding dengan ketua pengarah pendidikan sebelum dia nak keluarkan kenyataan media. Sebab itu saya kata Fadlina ni bercakap pakai kepala lutut. Kenapa saya tahu sangat karakter Fadlina ni? Adalah satu perkara yang saya tahu. Dia rasa dia dah bijak. Dia rasa dia dah pandai berbohong. Saya pernah ni berdepan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Fadlina dan kenyataan yang dibuat oleh saya bercanggah dalam waktu saya dalam parti. Siapa yang ingat? Tengok kegilaan Fadlina ni. Dia menggunakan kuasa dia. Ini dengan Kementerian Pendidikan tau. Dalam parti saya pernah kena dengan Fadlina. Saya besoknya ada satu mesyuarat dalam Jemaah Pakatan Harapan Sarawak. Wakil daripada PKR, pemimpin kanan PKR yang datang mesyuarat, yang menjadi ketuanya adalah saya. Saya mewakili Parti Keadilan Sarawak buat mesyuarat PH. Yang datang saya mewakili naib pengurusi MPN Sarawak. Datang pengurusi Amanah Sarawak, tanya ada orang. Tanya pengurusi Amanah Sarawak, tanya YB Chong, masih hidup YB Chong tu. YB Chong adalah pengurusi Pakatan Harapan Sarawak. Saya mewakili PKR. Sebelum datang mesyuarat, saya tanya dekat KC Sarawak. Apakah pada PRN Sarawak akan datang PKR-nya bertanding? Adakah kita nak bertanding? MPN Sarawak dalam orang kata kita punya sebelum kita nak bawa ke mesyuarat ni tadi, KC Sarawak bersetuju untuk kita bertanding. Okey? Keputusannya bersetuju untuk bertanding dalam PRN Sarawak ni. Maka benda itu saya bawa kepada Chong. Sebelum saya nak bawa ke Chong pun, kepada pengurusi PH Sarawak tu pun, saya ada diikuti oleh ketua wanita dan ada seorang dua orang KC Sarawak yang ikut saya. Jadi kami mewakili 4 orang daripada PKR Sarawak. Okey? Habis saja mesyuarat, Chong bertanya kepada pengurusi Amanah Sarawak. Dia tanya kepada pengurusi Amanah Sarawak, adakah kita bertanding? Amanah nak bertanding tak dalam PRN akan datang di Sarawak? Amanah cakap 100% bertanding. Masuk ke saya tanya pada 3 orang wakil yang ikut saya meeting PH Sarawak ni. Saya tanya kepada 3 orang, ketua wanita, ada lagi 2 orang KC yang ikut saya. Keputusan MPN Sarawak bertanding. Keputusan kau orang di sini sebagai saksi, kita bertanding ya. Dia cakap, ya Daniel, kita bertanding. Okey, saya bagi tahu dekat Chong depan-depan sebab saya meeting ni, Chong di tengah, saya di kiri, Amanah di kanan. Saya cakap PKR Sarawak bertanding pada PRN akan datang. Selepas itu Chong kata, okey, keputusan kita PH Sarawak bertanding. Selepas kita dah buat keputusan bahawa PH Sarawak bertanding, PKR DAP Amanah bertanding, Chong keluar satu kenyataan media. Chong keluar satu kenyataan media bahawa PH Sarawak akan bertanding dalam PRN Sarawak yang akan datang. Datang Fadlina dekat Sarawak, aku tak tahu dah berunding mungkin dengan Nazib ke, dia berunding dengan Datuk Seri Hafsah ke. Sebab dia ni, aku tahu dia ni rapat dengan Datuk Seri Hafsah. Tiba-tiba Fadlina keluar kenyataan
Sarawak tidak boleh putuskan keputusan mereka untuk bertanding dalam PRN Sarawak kali ini kerana belum lagi dapat keputusan daripada pimpinan pusat. Ini bukan daripada kepimpinan pusat. Ini adalah daripada Sarawak. Tapi Fadlina boleh jawab untuk Sarawak. Maksudnya apa? Di situ saya dah lihat bahawa PKR tidak menghormati autonomi PKR Sarawak. Yang nak putuskan pusat. Pada hakikatnya yang nak putuskan calon, nak putuskan bertanding atau tak, yang nak minta berapa kursi adalah PKR Sarawak itu sendiri. Di situ saya lihat Fadlina tiba-tiba masuk campur dalam urusan PKR Sarawak itu. Dan inilah yang berlaku antaranya. Dan apabila dah lihat perkara ini, masuk pemilihan parti, akhirnya mereka atur semua benda daripada pusat. Dan akhirnya saya kata, ini bukan perjuangan PKR untuk berada di Sarawak. Salah. Kamu orang dah tunggang isu Sarawak, kamu orang tunggang isu Tanah Adat Sarawak, kamu tunggang MA63 Sarawak, kamu orang tunggang dengan autonomi Sarawak. Tahu? Dan akhirnya hari ini, kawan-kawan satu Malaysia, orang Sabah boleh nampak. Apa berlaku? PKR Sarawak sekarang ni pun sedang diatur oleh pusat, macam itulah juga. Sebab itu bila keluar kenyataan dia dalam isu Kementerian Pendidikan Malaysia ni, saya anggap ini adalah kenyataan politik Fadlina. Dia menutupi segala kelemahan yang ada di situ kerana dia menterinya. Sebab dia takut dia hilang jawatan itu. Jadi dia, ni Fadlina ni, umpama dia membuli ketua pengarah pendidikan dah ni. Sebab apa? Dia duduk di sana walaupun 2 hari sebagai menteri, dia punya kuasa paling besar adalah menteri. Walaupun kau berkhidmat 50 tahun dalam Kementerian Pendidikan dan akhirnya kau naik sebagai KP Pendidikan, kuasa engkau lebih kecil daripada menteri. Sebab itu dia cornerkan kenyataan pengarah pendidikan ni. Ini tidak betul tau. Kementerian Pendidikan tempat budak nak sekolah, tempat anak-anak sekolah. Kau nak politik, kau nak selamatkan politik kau, nak selamatkan jawatan kau, demi kelangsungan politik kau, akhirnya rakyat Malaysia yang susah. PRU akan datang ni kawasan Fadlina, aku harap rakyat kau tolak Fadlina ni. Cukup, dia pun dah ada pencen lepas ni. Inilah antara pecanggahan yang ada, percaturan politik yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini sendiri. Yang saya memang tak gemar. Akhirnya saya dituduhlah macam ni, saya tak kisah. Tapi pendirian saya benda-benda macam ini. Saya check up dulu daripada awal. Saya masuk PKR ni kerana Parti Keadilan. Bukan kerana Anwar Ibrahim, bukan kerana Rafizi, bukan kerana Azmin, bukan kerana Fadlina, bukan kerana sesiapa. Kerana parti itu tertulis Parti Keadilan Rakyat. Yang pertama. Yang kedua, sebab apa saya duduk dalam parti PKR? Kerana dia kata PKR ini berlainan di Sarawak. Mereka ada autonomi mereka sendiri. Tai kucing. Kamu orang tahu tak? PKR Semenanjung ni ada banyak tak tahu yang bodoh. Kepimpinan PKR Semenanjung ni banyak yang bodoh tolol. Tak menghormati autonomi yang awalnya PKR masuk Sarawak ni. Saya sempat lagi satu penggal waktu Anwar ni. Hasil daripada usaha kita PRU ke-15 ni, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tahu. PRU ke-15, saya masih lagi dalam kepimpinan PKR. Masih dalam PKR Sarawak tu. Saya sebagai ketua penerangan. Saya juga antara orang yang terlibat dalam pemilihan calon. Di Sarawak tu. Pemilihan parti PKR di Sarawak ni, ataupun Sabah, pemilihan calonnya adalah dalam negeri tu. Yang uruskan MPN Sarawak. Kita yang akan mencaturkan siapa. Siapa yang nak dibuang, siapa yang nak dikekalkan. Sebab tu saya tahu. Pengikut-pengikut PKR Semenanjung ni kau orang tak payah komen. Kau tak tahu dengan Sarawak tu. Kami ni waktu tu nak tukar calon lama YB Teo. Waktu tu Dr. Teo dah ditukar. Di situlah saya tengok macam mana orang nak bunuh kerjaya politik kita. Dia menang 2 penggal jadi ahli parlimen. Nak tukar pakai YB Chiu yang ada hari ni. Keputusan dibuat oleh MPN Sarawak. Kenapa nak tukar dia macam ni, hujah dia? Ya ampun saya cakap.
Macam inilah PKA kalau nak sailang orang. Kalau kamu duduk dalam PKA, kalau kamu tak bodek, kamu jadi menteri satu penggal, dua penggal, kau tunggu siap kau. Keputusan-keputusan parti itu akan boleh sailang kau punya, walaupun kau buat kerja baik dekat kawasan kau. Tak ada gunanya. Inilah yang berlaku dekat Sarawak. Akhirnya kita yang buat pilih calon tu. Jangan orang Semenanjung, PKA Semenanjung fikir, oh, inilah autonomi yang telah dilanggar oleh mereka. Sebab itu bila puak-puak Semenanjung ni duk kata, oh, Daniel ni keluar PKA kerana Rafizi dah kalah. Oh, dia takut nanti kepimpinan daripada ni tak calonkan dia untuk nak jadi calon. Dia bukan macam tu. PKA tu di Sarawak, di Sabah ni sepatutnya dipilih oleh MPN mereka. Itu autonomi. Sebab itu keistimewaan contohnya naib presiden lantikan akan orang kata dibuat pertukaran antara Sabah Sarawak. Naib lantikan ada satu untuk Sabah Sarawak ni. Jadi dia akan tukar. Cukup satu pemilihan Sarawak, lepas pemilihan ni Sabah. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi benda-benda ni, banyak benda yang ada dalam PKR disebabkan ialah percaturan politik. Pada mereka itu betul. Sebab apa? Percaturan politik memang betul lah kena letak orang kita. Sekurang-kurangnya 20 ke 30, 20, orang kata 2/3 tu kena orang kita lah percaturan politik ni. Mana-mana tim pun macam tu. Tapi jangan kau menindaskan kawan-kawan kau sendiri. Ini adalah, saya nak bagi tahu apa yang kena Fadlina ni. Kalau Fadlina munasabah diri dia, kalau dia tengoklah video saya ni, Fadlina kau munasabah diri kau. Engkau jadi menteri tau. Kau jadi menteri tau Fadlina. Kau jadi menteri pendidikan. Tempat anak-anak Malaysia menimba ilmu. Tapi kau kena munasabah diri kau. Ini saya cakap betul. Kau kena munasabah diri kau. Dalam hidup kau, walaupun mungkin kau rasa kau tidak membuli orang, sebenarnya kau sedang membuli kawan-kawan kau, Fadlina. Sebab itu ketulahan ini timbul dalam kau menjadi menteri ini. Banyak perkara yang kau buat sebenarnya zalim terhadap kawan-kawan kau. Mungkin kau bersenang-senang, mungkin kau bersukaria. Saya kadang-kadang tengok pemimpin-pemimpin ni. Kadang saya tengok menteri-menteri PKA ni. Kalau yang perempuan kau bertudung likup, kau bukan main lagi kau alim. Tapi selepas kau solat, selepas kau sembahyang, pelaksanaan hidup kau sebenarnya tidak macam tu. Cerminan kau tidak macam tu. Kau telah pun orang kata menganiaya orang secara halus. Kau membuli orang secara halus. Akhirnya, bila kau buat kerja, bila kau duduk di jawatan yang tinggi, Tuhan akan tunjukkan benda-benda yang menyebabkan rakyat kritik engkau. 10 engkau buli orang, 10 engkau aniaya orang, Tuhan balas engkau yang lebih dahsyat lagi. Saya dah jelaskan benda ni. Saya ni bukan alim ulama, bukan ustaz, tetapi penelitian saya selama ini. Engkau kaya raya pun, kau hebat mana pun, benda ni sementara. Tapi engkau akan dikenang sebagai macam ni. Kau orang juga adalah antara orang yang menggalakkan benda-benda yang tak baik dalam parti PKR. Kau orang pemimpin atas. Saya tak tuduh Fadlina ni rasuah. Saya tak tuduh orang-orang PKR ni rasuah. Tapi saya nak tanya lah, orang-orang macam Fadlina ni, agak-agak engkau rasa engkau ada tak kau merasuah-rasuah? Untuk engkau nak menang, untuk engkau nak dapat jabatan. Saya nak tanya tu. Hati ke hati lah orang kata kan. Ada tak kau buat kerja ni? Sebab itulah saya kata, jangan kita jadi manusia yang munafik. Sekarang ni Fadlina sedang berada di situ. Kau nak nafikan cakap saya ini untuk nak selamatkan dunia kau, silakan. Tapi kau tak dapat nafikan apa yang saya cakap ini dengan Tuhan. Kau sembayanglah, kau solatlah 100 kali. Kalau engkau tak tenang jiwa engkau dengan apa yang saya cakap ini, kerana benda ini berlaku, yang apa yang kau buat, kau akan tahu akibatnya nanti. Sebab itu bila saya jadi pemimpin, saya selalu tanamkan diri saya, jadi pemimpin ini bukan mudah. Jadi pemimpin kita akan dipersoalkan di akhirat. Dipersoalkan.
Sekarang nih kau jadi menteri macam ni. Kau jawab benda, jawapan politik. Ini bukan perkara main-main. Apabila Ketua Pengarah Pendidikan cakap bahawa ada perkara simpan bawah kapet, antara kes amang seksual dan buli, kau patut menyokong apa yang Pengarah Pendidikan ni cakap. Bukan kau pergi menafikan. Ini kau nafikan cerita yang dikeluarkan oleh Pengarah Pendidikan. Pengarah Pendidikan ni bukan 2 hari duduk dalam jabatan Kementerian Pendidikan tu. Dia adalah orang yang berpengalaman. Bukan 2 hari tu. Paling-paling bodoh pun, siapa yang jadi KP Pendidikan ni paling-paling bodoh pun bagi 15 tahun pengalaman dia. Macam-macam dia sekolah, dia duduk, dia mengajar sana, dia buat tesis ini, buat itu, ni semua. Bukan macam Fadlina. Fadlina kau bidang lain, kau tiba-tiba kau pergi duduk dekat sana, tu dah kira bernasib baik. Lepas tu kau duduk dekat sana, engkau menafikan kerja kau punya Ketua Pengarah Pendidikan. Ketua Pengarah Pendidikan kata, 3 bulan dia jadi KP Pendidikan, dia jumpa banyak perkara di bawah kapet. Kenapa Fadlina nak nafikan? Benda yang salah tau. Amang seksual dengan buli. Ini kenyataannya dikeluarkan oleh Pengarah Pendidikan. Kenapa Fadlina menafikan perkara ini? Dan benda ini pula betul-betul terjadi. Amang seksual dah berlaku, buli dah berlaku, kes bunuh dah berlaku. Betul-betul terjadi tau. Kau masih nak nafikan. Dia kata bukan KP tak maksudkan kes seksual dan buli. Jadi KP maksudkan apa? KP maksudkan apa? Fadlina nak ceritakan ini. Dia berpusing sana, dia berpusing sini. Bila kau nak nafikan benda yang tidak betul, benang basah ni susah. Sebab itu, bila kita jadi pembohong, kita akan terus jadi pembohong. Sebab apa? Sebab itu, saya bukan bagus tau. Saya pun ada juga bohong ni, ada juga kita manusia ni ada ni. Tapi, saya selalu belajar. Kalau kita jadi pembohong, kita akan terus berbohong. Sebab apa? Kita bohong bab ini. Nak cover dia, bohong lagi ke sini. Nak cover lagi, bohong lagi ke sini. Jadi dia panjang, pembohong tu jadi panjang, tak kesudahan ni. Jadi itulah, bila dah jadi pembohong, dia akan jadi panjang. Sekarang ini, kau jadi Menteri Pendidikan pula tu. Kau nak mengamalkan budaya ini. Kalau adalah budak-budak sekolah ni yang pandai-pandai, kan? Dia tengok apalah menteri aku jawab menyati. Nanti budak-budak sekolah pun berpusing cakap. Tahu? Sebab kau menteri tahu, kau cerminan kepada budak-budak sekolah. Jangan pergi masuk sekolah, asyik nak membodek Anwar Ibrahim. Ini masuk sekolah, I love PM macam ni. Panggil budak-budak sekolah. Kau jangan nak bodek Anwar Ibrahim, kau tak payah bawa budak sekolah. Budak sekolah ni tempat menimba ilmu. Ini pun tak pakai. Alam sah, siapa yang lantik tu? Itulah, Anwar lah lantik. Kalau saya kata, kita jumpa satu Menteri Pendidikan paling gagal, malu orang PKR. Malu Fadlina ni. Tapi hakikatnya macam tu, macam mana? Ini menteri dekat Malaysia ni dah gila, betul lah kamu cakap. Kalau harga ayam mahal, kena ternak ayam. Menteri kat Malaysia ni jawapan memang dah pelik-pelik lah. Nanti kalau harga sayur mahal, makan kangkung murah. Macam-macam ada. Buat GST, nasi goreng GST. Ada je jawapan. Jadi Menteri Pendidikan, jangan ganggu sekolah kami. Baik di sebelah sana, baik di sebelah sini. Ada je. Kau orang tak ada idea yang boleh diikut kan? Nanti ada Menteri Doraemon lah, segala macam kat Malaysia ni. Bukan Fadlina je. Kita sekarang ni dah dalam ni. Ada lagi, bila harga barang ataupun ekonomi Malaysia ni, jawapan dia lain lagi. Macam ni lah, macam tu lah, semua ada.